وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ahlan kepada yang berada di ruangan komen di Facebook dan juga di TikTok. Ahlan Fauziah Ahmad Isa, Habibah Suib, dan juga ahlan Ainul Mardiyah, dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Kita dah tiba pada riwayat yang ke-656 daripada kitab hadis yang terkenal Sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada bab yang ke-22 daripada Kitabut Taharah berkenaan tentang bersuci. Maka Imam Muslim membawakan 3 hadis di sini berkenaan tentang babun nahyi 'anil bauli fil ma'ir rakid, larangan daripada kencing, termasuklah dalam kencing buang air besar. Larangan daripada membuang air, sama ada kecil apatah lagi air besar, fil ma'ir rakid, pada air yang tidak mengalir. Maka pada air yang tak mengalir, maka tidak boleh pada waktu itu buang air di situ, kerana akan menjadikan air tersebut najis dan air tersebut pada waktu itu rosak dan tak boleh digunakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca 656. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha, bahawa sesungguhnya baginda Nabi melarang, Nabi larang ayyubala, daripada kencing, daripada membuang air kecil, fil ma'ir rakid, pada air yang tidak mengalir. Maka kenapa kita terjemahkan air tak mengalir, padahal ar-rakid maksudnya adalah bertakung, ataupun pada waktu itu sesuatu yang berada di setempat. Sebab riwayat yang ke-658 datang penerangan apakah maksud ar-rakid. 657 terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yabulanna, janganlah sesekali membuang air kecil salah seorang daripada kamu, fil ma'id daim, pada air yang tidak mengalir. Summa yaghtasil, dahlah dia kencing pada air tersebut, air itu tak mengalir. Summa yaghtasil minhu, kemudian dia mandi daripada air tersebut. Maka sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang kedua bab ini, kata Imam Nawawi, la tabul thumma anta taghtasil minhu, janganlah kencing kemudian kamu mandi daripada air yang tersebut. Maka jangan dilakukan seperti itu. Hadis yang terakhir daripada bab ini 658 terus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabul fil ma'id daim, janganlah kamu kencing pada air yang ad-daim, yang kalau ad-daim terjemah asalnya stagnan, pada waktu itu bertakung. Maka apakah maksud air yang bertakung? Maka Nabi jelaskan pada perkataan berikut, allazi la yajri, maksudnya adalah jangan kencing pada air yang tidak mengalir.
Summa taghtasil minhu, dahlah kencing di situ, air tersebut dah menjadi najis, kemudian kamu mandi daripada situ. Maka sebab itu kata Imam Nawawi pada perenggan yang kedua daripada bab tersebut, allazi la yajri, air yang tidak mengalir, tafsirud liddaim, merupakan penjelasan daripada Nabi apakah yang baginda maksudkan dengan air yang bertakung, wa idah li maknahu, dan menjelaskan akan maknanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa hadha nahyu, penghujung baris tersebut, dan larangan ini adalah pada air litahrim, kadangkala boleh menjadi haram, wa fi ba'diha, dan kadangkala hukumnya adalah makruh. Wa yu'khadhu dhalika min hukmil mas'alah, maka apakah situasi yang menjadikan makruh, apakah situasi yang hukumnya haram, kencing di dalam air yang terkumpul. Maka kata Imam Nawawi, fa in kana al-ma'u kathiran jariyah, kalaulah sesuatu air tersebut banyak jumlahnya, contohnya air laut ataupun air sungai yang besar, dan pada waktu itu jarian, airnya banyak dan mengalir dengan deras, maka pada waktu itu lam yahrum al-baw fih, maka tidaklah haram sebab airnya tak menjadi najis, airnya banyak dan airnya sentiasa mengalir. Walakinil aula istinabuh, namun sebaik-baiknya janganlah kencing walaupun air tersebut banyak dan juga pada waktu itu mengalir. Yang kedua kata Imam Nawawi, wa in kana qalilan, kalaulah air itu sedikit tapi sedikit jarian mengalir, air dia sedikit, sungai kecil tapi pada waktu itu mengalir, maka kata para ulama pada waktu itu hukumnya adalah makruh untuk kencing. Tapi sebenarnya Imam Nawawi punya pilihan wal mukhtar, yang sebenarnya hukumnya adalah haram sebab air itu adalah sikit, mengalirnya tak banyak, dan pada waktu itu dia kencing di dalam air tersebut walaupun mengalir, kata Imam Nawawi hukumnya adalah haram. Kenapa ianya adalah haram? Kerana pada waktu itu dia menajiskan air yang walaupun mengalir tetapi pada waktu itu aliran dia sedikit. Yang ketiga kata Imam Nawawi, wa in kanal ma'u kathiran rakida, kalaulah air itu jumlahnya banyak tetapi tak mengalir, tak bergerak, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, waktu itu hukumnya adalah makruh namun tidaklah haram. Kenapa makruh? Sebab airnya banyak. Kenapa tak haram? Sebab pada waktu itu walaupun dia tak mengalir, jumlah airnya adalah banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kemudian yang keempat, penghujung perenggan, wa ammar raqidul qalil, kalaulah air itu dahlah tak mengalir, jumlahnya pun sikit, contohnya adalah kolam kecil, maka pada waktu itu kata para ulama ianya adalah haram hukumnya untuk kencing, buang najis. Maka bangun keluar zaman kita, tempat nak buang air dekat, tak jauh, maka janganlah pada waktu itu kencing di dalam kolam, di dalam tempat yang mana ada orang lain mengambil manfaat untuk mandi manda dan lain-lain. Terima kasih banyak-banyak Zaki Azai, jazakillah khairah. Terima kasih banyak-banyak, moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata para ulama, Nabi sebut hanya kencing di dalam air yang tak mengalir. Apakah hukum kalau buang air besar? Kenapa Nabi tak sebut? Maka kata para ulama pada perenggan seterusnya, hukum taghawud fih, hukum membuang air besar di dalam air yang tak mengalir. Maka kata para ulama, hukumnya pada waktu itu wa aqbah, adalah lebih teruk, lebih buruk. Kalaulah air kencing pun Nabi SAW dah larang, maka apatah lagi pada waktu itu membuang air besar dan sebagainya. Okey. Okey, terus riwayat 659. Okey, tadi kita dah selesai dah berkenaan tentang tentang kencing pada air yang tak mengalir. Apakah hukum mandi? Mandi di sini maksudnya adalah mandi hadas contohnya, yang boleh menjadikan air tersebut mustakmal. Maka apakah hukum mandi, terutamanya mandi hadas besar, fil ma'ir rakid, pada air yang tidak mengalir? Apakah hukum dia? Baca 659.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, la yaghtasilu ahadukum, janganlah mandi salah seorang daripada kamu fil ma'id daim, pada air yang daim, yang bergenang, yang tidak mengalir. Wa huwa junub, syaratnya pada waktu tu dia dalam keadaan hadas besar. Kalaulah mandi biasa tak ada masalah. Tapi kalau nak mandi wajib dalam air yang tidak mengalir, dalam air yang berada pada satu tempat, maka kata Abu Hurairah jangan. Maka para tabi'in bertanya, kaifa yaf'al, maka bagaimana yang patut dia buat wahai Abu Hurairah? Maka kata Abu Hurairah, yatanawaluhu, ambillah air tersebut tanawulan, dengan cara mencedoknya, dengan cara mengeluarkannya. Ambillah air, duduk dekat tepi, ambil, dan pada waktu itu jirus pada badan. Sebab dalam hadas besar, mana-mana air yang diniatkan untuk mengangkat hadas, maka automatik air tersebut menjadi najis. Sama ada hadas itu hadas kecil ataupun hadas besar. Kalaulah pada waktu tu ada najis, maka jadi najis. Kalaulah air terkena pada sesuatu yang bernajis. Tapi kalaulah hadas, walaupun secara zahirnya nampak tak ada apa-apa pada najis, pada air tersebut, tetapi apabila seseorang itu dia mandi dalam air yang sedikit, yang tak mengalir, maka keseluruhan air tersebut akan berubah menjadi mustakmal. Terus baca An-Nawawi pada baris yang keempat, muka surat sebelah. Okey. Baca. Hamzah wasal, maka alif dia tak baca. Wa idza ghtasala, maka apabila seseorang itu tetap mandi pada air yang sedikit, pada air yang pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad air yang pada waktu itu tak mengalir. Wa idza ghtasala fihi minal janabah, disebabkan daripada janabah. Kamu semua dah selesa sebab saya yang baca ibarat. Tapi nanti jadi ustazah takkanlah tak boleh baca lagi walaupun tak ada baris. Dah belajar nahwu saraf. Maka sebab tu kena baca. Kena paksa diri untuk baca. Macam orang nak belajar bahasa Inggeris, dia faham tak faham, dia baca je buku bahasa Inggeris. Bukanlah pada waktu tu dia nak tunggu faham. Sama juga bahasa Arab. Maka baca. Kalaulah wa idza irtasala, baca macam tu. Padahal hamzah wasal, tak ada orang Arab sebut wa idza irtasala. Maka pada waktu itu kena salahkan diri sendiri. Kalaulah waktu belajar tak boleh nak paksa diri untuk baca, maka apatah lagi nanti bila dah jadi guru dan sebagainya. Wa idza irtasala, dan apabila seseorang itu mandi fihi, pada air yang bertakung, air yang tidak mengalir, minal janabah, mandi pula mandi hadas besar. Mandi hadas besar. Sebab dah satu buku Tirmizi saya je baca. Kemudian yang ini pun saya je baca. Sebab saya nak cepat. Kalau nak tunggu kamu baca lagi lambat habis. Tapi dia dah jadi selesa. Selesa tu yang menjadikan manusia dia rasa diri dia bagus, padahal sebenarnya banyak yang boleh diperbaiki. Maka kata Imam Nawawi, yasirul ma' musta'mal, maka apabila air kena pada tubuh badan manusia yang orang tersebut dah berniat untuk angkat hadas, dia dah berniat. Kalaulah dia tak angkat hadas, maka tak menjadi musta'mal. Tapi dia dah berniat untuk angkat hadas, sama ada hadas kecil wuduk ataupun hadas besar mandi, automatik air tersebut akan menjadi musta'mal. Sebab dia masuk dalam air tersebut, dia masuk dalam kolam air yang kecil tadi, maka air menjadi musta'mal. Cumanya kata Imam Nawawi, fihi tafsilun ma'rufun inda ashabina, di sini ada penjelasan yang ramai orang dah tahu. Apakah dia? In kanal ma'u kullataini fasa'ida, kalaulah air tersebut adalah lebih daripada 2 kullah, maksudnya banyak. Kalaulah air yang bertakung, yang tak mengalir tadi adalah lebih daripada 2 kullah. Contohnya kolam mandi yang besar. Contohnya pada waktu itu kolam yang banyak air. Dan dia pergi terjun dengan niat nak mandi wajib, mandi hadas dalam kolam tadi. Maka apa yang berlaku? Kata Imam Nawawi, la yasir musta'malah, dia tidak akan menjadi air musta'mal. Sebab air tersebut jumlahnya adalah banyak. Walawi ightasala fihi jama'at, dan kalaulah pada waktu itu ramai orang mandi, jamaat, beberapa kumpulan, fi awqatin mutakarrirat,
pada waktu yang berturut-turut. Mula-mula orang ni mula-mula kumpulan pertama mandi, 5 orang, kumpulan kedua mandi, semua mandi wajib dekat dalam kolam yang sama. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada waktu itu tetap tidak menjadikan air tersebut mustakmal, sebab air yang banyak tidak merosakkan air yang banyak kecuali berlaku perubahan pada warna, bau ataupun rasa air tersebut apabila air tersebut banyak. Wa amma idza kana al-ma' dunal kullatain, namun kalaulah air tersebut kurang daripada 2 kullah, bila kurang daripada 2 kullah dikira sebagai air yang sedikit, maka air yang sedikit apa yang berlaku? Fa in ghamasa fihi al-junub bighairi niyyah, kalaulah seseorang yang ada hadas dia masuk dulu ke dalam air itu tak ada niat, walaupun dia ada hadas tapi dia masuk tak ada niat, dia berendam seluruh badan dia dalam air sebab dia tahu air ni sedikit. Kalaulah daripada awal dia berniat, maka air itu jadi mustakmal. Maka apa dia buat? Dia pun berendam seluruh badan dia, seluruh dia. Dan kemudian ketika mana dalam air seluruh badan, kata Imam Nawawi, baru dia niat hadas besar. Dalam hati dia niat, nawaitu raf'al hadatsil akbar lillahi ta'ala. Maka apa yang berlaku? Kata Imam Nawawi, summa lamma sara tahtal ma'i nawa, bila dia dah berada di bawah air seluruh badan dia baru dia niat. Irtafa'at janabatuh, maka terangkatlah hadas dia. Kenapa terangkat hadas? Sebab waktu dia masuk dia tak ada niat. Yang menjadikan air mustakmal apabila kita berniat air tersebut digunakan untuk mengangkat hadas, baru jadi mustakmal. Sebab itu kalaulah contoh ada bekas kecil depan kita, kita nak berwuduk, kita ambil air dengan tangan, air yang sedikit tu tak jadi mustakmal. Sebab bila kita ambil dengan tangan, kita tak niat untuk angkat hadas. Tetapi bila kita sapu pada muka, pada tangan dengan niat nak angkat hadas, barulah air tersebut menjadi mustakmal, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka apakah air yang mustakmal? Adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Sebab itu contoh yang Imam Nawawi bawakan dan para ulama fiqah bawa, contohnya ada air yang sedikit, kurang daripada 2 kullah, tapi kita boleh berendam dalam tu, boleh berendam. Maka bila nak masuk dalam kolam yang kecil tadi, maka jangan niat. Jangan niat. Sebab kalau niat jadi mustakmal. Maka masuk dalam kolam tu sekadar masuk, tak ada niat. Bila dah rendam seluruh tubuh badan, dan pada waktu itu niat tanpa perlu gosok, sebab air dia akan sampai kepada seluruh anggota badan kita kerana tekanan yang ada. Maka bila seseorang itu dia niat je, waktu dia dah berada seluruh badan dia dalam air yang sedikit, maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, irtafa'at janabatuh, terangkatlah hadas besar dia. Dan apa yang jadi dengan air yang sedikit tadi? Wasaral ma'u mustakmala, air itu akan menjadi mustakmal. Sebab itu kalaulah seseorang itu diniat daripada awal, baru masuk dalam kolam yang air dia sedikit, kata Imam Nawawi, wa in nazala fihi ila rukbatayhi mathala summa nawa qablan ghimasi baqi, kata Imam Nawawi, kalaulah seseorang itu dia turun ke dalam air dan kemudian bila air itu sampai ke lututnya dan dia niat, maka apa yang terjadi? Sebelum seluruh tubuh badan dia masuk, maka jadilah air tersebut mustakmal binisbati ila ghairih wartafa'atil janabatu an dhalikal qadril munghamas bila khilaf. Maka yang menjadi terangkat hadas besar hanya daripada lutut ke bawah je. Sebab itu je yang ada dalam air. Adapun badan, dia dah tak boleh guna air tu. Peha dah tak boleh guna air yang sedikit sebab dah menjadi mustakmal. Maka daripada sini trik dia, kalaulah air tu sedikit dan kita nak mandi, maka apa jadi? Tenggelamkan seluruh tubuh badan dan niat mandi hadas, maka automatik selesai. Begitu juga kalaulah air tu banyak dan kemudian kita nak mandi hadas cara yang cepat, rumah kita ada kolam, terjun dalam kolam, tenggelamkan seluruh tubuh badan, niat mandi hadas, maka automatik hadas akan terangkat. Baca seterusnya. Bukan sekadar seorang, kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi pada baris yang ke-3 daripada bawah. Walawin ghamasa rajulan. Kalaulah air itu sedikit, bukan seorang, bahkan 2 orang. Dan kemudian kedua-dua ini, pada waktu itu kalaulah boleh dibayangkan, nawaya duf'atan wahidah.
mereka berdua masuk dalam kolam. Mereka tenggelamkan diri dalam kolam, dua-dua orang ni. Dan kedua-duanya niat serentak. Dikira 1, 2, 3 je niat serentak. Maka terangkatlah hadas daripada kedua-duanya. Maka ini perbincangan fiqh daripada hadis yang kita baru baca tadi. Riwayat 660 terus. Kewajipan untuk membasuh air kencing dan najis yang lain. Idza hasalat, apabila berlakunya najis tersebut fil masjid, di dalam masjid. Maksudnya bila masjid pada waktu itu menjadi najis, maka pada waktu itu wajib untuk bersihkan kawasan tersebut. Wa annal arda tathuru bil ma', dan sesungguhnya tanah, zaman dulu masjid mana ada kapet, hanya tanah, dan sesungguhnya tanah akan menjadi suci bil ma', dengan air, min ghairi hajatin ila hafriha, tanpa perlu untuk mengorek dan buang bahagian kencing tadi. Tak perlu nak korek. Contohnya ada tanah terkena kencing, maka tak perlu nak ambil cangkul korek buang tanah tadi, tak perlu. Sekadar renjiskan air, sekadar simbah air, maka tanah tersebut akan menjadi bersih. 660 baca. Daripada Anas radhiyallahu, ini kisah ni nak menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang, tidak terlalu mengikut emosi. Maka ada seorang Arab Badui, Arab pendalaman, telah datang dan kencing di dalam masjid. Sebab orang Arab Badui pada zaman dulu, mereka kencing merata-rata, mereka kencing di mana-mana. Maka pada waktu tu dia tak tahan dan dia tak tahu kemuliaan masjid, maka dia datang, dia kencing di dalam masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum, maka sebahagian para sahabat telah bangun nak tegur dia. Maka Nabi bersabda, da'uhu, biarkanlah dia, sebab dia tengah kencing. Kalaulah pada waktu tu orang jerkah dia, marah dia, daripada hanya satu tempat yang ada kencing, habis pada waktu itu banyak tempat yang kena kencing. Sebab orang dah kencing, dia bukan boleh tahan kencing dia. Maka sabda Nabi, la tuzrimuh, janganlah kamu mengganggu dia. Bila falamma faragha, bila orang tadi dah selesai, da'a bidalwin, maka Nabi SAW meminta dibawakan satu baldi min ma'in, daripada air, fasabbahu alaih, maka Nabi siramkan di atas kencing tadi, maka jadilah ianya adalah suci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fiqhul hadis pada baris yang keempat daripada bab ini. Kata Imam Nawawi, di sini ada beberapa perkara yang kita boleh belajar. Yang pertama, dalil bahawa najis adalah air kencing manusia adalah najis. Wala farqa, dan tidak ada beza di antara orang muda, orang tua, bi ijma'i man yuttaddu bih, dengan pendapat ijma' para ulama yang diambil kira pandangan mereka. Lakin baulus saghir, akan tetapi kalaulah bayi lelaki yang masih kecil, maka walaupun ianya tetap najis, air kencing bayi kecil, tetapi pada waktu itu cukup cara bersihnya adalah dengan merenjiskan air padanya. Nanti kita akan belajar pada bab yang berikutnya. Daripada sini juga baris bawah kata Imam Nawawi, ihtiramul masjid, pentingnya untuk memuliakan masjid. Dan apabila adanya kotoran, adanya najis di masjid, maka hendaklah orang yang nampak pada waktu itu bersihkan. Tak perlulah nak tunggu siap. Ini bukan kerja saya. Tak perlu nak tunggu siap. Ini bukan saya yang buat kotor. Bila kita nampak kotor, kita nampak najis, maka dalam kita nak muliakan rumah Allah, maka hendaklah kita bantu untuk tolong bersihkan. Daripada sini juga dalil yang kita boleh dapat, kata Imam Nawawi, annal arda tathuru bisabbil ma'i 'alaiha, bahawa tanah akan menjadi suci apabila dijirus dengan air, disiram dengan air. Kita ada tanah, ada pada waktu tu kucing kencing. Kalaulah taik, maka kena buang dulu taik tadi. Tapi kalaulah kucing kencing, maka jirus dengan air, maka ianya akan menjadi suci. Baris perenggan yang seterusnya berkenaan tentang air daripada najis yang telah dibasuh, ghusalah. Ghusalah maksudnya saki baki air daripada basuhan najis. Maka apakah hukum dia? Kata Imam Nawawi, ghusalatan najasah tahirah, bahawa saki baki air daripada basuhan najis,
maka hukumnya adalah suci. Bila dah dibersihkan najis tadi, maka pada waktu itu saki baki air daripada basuhan najis, maka hukumnya adalah suci. Contohnya apa? Contohnya ada najis dekat tanah, dan kita pada waktu itu jirus air sampailah hilang bau dan sebagainya, maka tanah tu masih basah, ada rusalah, ada saki baki daripada kesan air ketika mana membasuh najis, maka tanah yang basah itu hukumnya adalah suci. Sebab najis dah dibasuh, dah tak ada. Okey, kata Imam Nawawi, masalah ini adalah sesuatu yang ada khilaf di antara para ulama. Maka dalam mazhab Syafi'i sendiri ada 3 pandangan. Ada pandangan yang mengatakan tahirah, ada pandangan yang mengatakan najisah, ada pandangan yang mengatakan inin fasalat wa qad tahural mahal. Apabila tempat tersebut dah bersih, maka air yang saki baki, maka pada waktu itu adalah tahir. Wa inin fasalat wa lam yatuhur al mahal. Kalaulah tempat tadi masih tak bersih, masih ada najis, maka air yang saki baki yang ada di situ maka adalah najis. Wa hadha thalith was sahih. Pendapat yang ketiga ini adalah yang paling sahih. Selagi dekat tempat itu masih ada najis, maka saki baki air di situ adalah najis. Tapi kalaulah tempat itu dah suci, maka saki baki air yang kita jirus untuk bersihkan najis tersebut hukumnya adalah tahir, adalah suci. Jelas ke jelas? Baca hadisnya, riwayat 661. Maka Anas bin Malik bercerita, ada seorang Arab Badui telah berdiri dan pergi ke penjuru masjid. Sebab dia ingat mana-mana boleh kencing. Zaman tersebut mana ada tandas, mana ada tempat apa. Orang bandar pada waktu itu kalaulah mereka nak buang air, mereka akan pergi ke pinggir Madinah. Orang bandar, mereka akan keluar daripada kota. Tapi orang Arab Badui, orang kampung, orang pendalaman, mereka akan kencing di mana-mana pada zaman tersebut. Itu konteks dia yang kita kena faham. Maka kerana orang ni bukan orang bandar, orang daripada Badui, daripada pendalaman, maka dia seperti biasa, dia pergi ke penjuru masjid dan pada waktu itu dia kencing di situ. Fabala fiha fasaha bihin nas, para sahabat yang lain menjerit. Maka Nabi SAW pada waktu itu bersabda, da'uh, biarkanlah dia kencing. Bila dia dah selesai, Nabi memerintahkan untuk dibawakan satu baldi abi zanubin fasubba ala baulih, maka telah dicurahkan air ke atas tempat kencing dia. Maka pada baris yang ketiga daripada bab ini, kata Imam Nawawi, maka ada beberapa perkataan yang memberi maksud salma, adalah contohnya ad-dalu, ada juga az-zanub, maka kedua-dua maksudnya adalah sama. Ad-dalul mamlu'ah ma', baldi yang penuh berisi air. Riwayat 662, teruskan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sedang kami duduk dalam masjid bersama dengan Nabi. Macam biasa, macam ini ada day macam biasa. Tiba-tiba apa yang berlaku? Datang seorang Arab Badui. Faqama, dia berdiri. Yabulu, kencing dalam keadaan berdiri di masjid. Maka berkata pada sahabat Nabi, mah, cukup, berhenti. Maka Nabi tegur pada sahabat yang kata begitu. Sabda Nabi, la tuzrimu, jangan ganggu dia. Da'uh, biarlah dia kencing. Maka di sini timbul persoalan, kenapa Nabi cakap macam tu? Masjid kot, orang kencing dalam masjid, kenapa Nabi kata biarkan dia kencing? Maka kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, limaslihatain, kerana ada dua sebab. Yang pertama, law qata'a alaihi baulah tadarrar, kalaulah diganggu kencing dia yang mungkin dia tak tahan, maka boleh mendatangkan mudarat padanya. Adapun najis telah berlaku, sebab dia dah memang kencing, setitis air kencing pun dah menjadi najis tempat tersebut. Wa aslu tanajjus qad hasal, maka pada waktu itu Nabi kata biarkan dia, jangan ganggu dia.
Kemudian yang kedua, wasaniyah an-tanjis qad hasala fi juz'in yasir. Sekarang ini dia kencing dekat satu tempat dan di situ terkumpulnya air kencing. Kalaulah ada orang marah dia nak pukul dia, maka dia pun berpaling, dia pun pusing, maka banyak tempat pula yang menjadi najis. Maka Nabi kata biarkan dia selesaikan kencing di situ. Maka ini hikmah kenapa Nabi SAW pada waktu itu tak membenarkan para sahabat untuk mengganggu konsentrasi orang Arab Badui yang sedang kencing tersebut. Terus bila dia dah selesai, barulah Nabi panggil dia, Nabi terangkan kepada dia. Maka Nabi bersabda, inna hadhil masjid. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya masjid ini tidak layak, tidak boleh li syai'un untuk sesuatu daripada ini, iaitu kencing dan juga kotoran. Innama hiya, sesungguhnya masjid ini dibina untuk mengingati Allah, wassalat, untuk solat dan membaca Al-Quran. Atau kama qal, ataupun lebih kurang seperti itu yang Nabi sabdakan. Fa amara rajulan, maka Nabi telah memerintahkan seorang lelaki, maka dia telah datang membawa sebeldi daripada air. Fa syannahu, maka Nabi telah mencurahkan. Syanna kita boleh lihat pada baris yang kedua daripada hujung bab. Syannahu maksudnya sabbahu, maka Nabi telah curahkan ke atas tempat di mana orang Arab Badui tadi kencing. Bab yang kelima daripada 25 pada tajuk ini berkenaan tentang air kencing at-tifl, anak lelaki sahaja. Bayi perempuan, maka pada waktu itu dia sama macam orang dewasa. Tetapi bayi lelaki, dan yang kedua ar-radi', dia masih menyusu badan penuh. Wa kaifiyati ghaslih, maka apakah hukum kencing bayi lelaki yang masih menyusu dan bagaimanakah cara untuk membasuhnya. 663 teruskan. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan sesungguhnya Nabi SAW kana yu'ta, baginda dibawa kepada baginda dengan baby untuk tahnik, untuk mendapat doa. Fayubarraku alaihim, maka baginda telah mendoakan kebaikan ke atas mereka. Barraka yubarriku, daripada situ datangnya barakah. Apakah maksudnya? Baris yang keempat, baris yang ketiga daripada bawah, ayyad'u lahum wa yamsah alaihim. Nabi SAW mendoakan kebaikan dan Nabi menyapu kepala mereka. Maka di sini daripada kata-kata Imam Nawawi dan riwayat Aisyah ini menjadi dalil bila ada bayi yang datang kepada para ulama, kepada ilmuwan, kepada orang soleh, kan kita nampak pada waktu itu orang soleh usap pada waktu itu kepala dia, usap pada waktu itu dadanya. Dalilnya apa? Kata Imam Nawawi, fayubarraku alaihim, daripada perbuatan yang Nabi SAW lakukan. Wa yuhannikuhum, dan Nabi SAW telah mentahniknya. Apakah maksud tahnik? Baris bawah dia, at-tahniku, apakah maksud dia? Menggigit pada waktu itu sebahagian kurma, kemudian dikeluarkan daripada mulut orang tersebut dan disapukan pada langit-langit bayi. Hankus saghir, maksudnya bukanlah kita sodok sebiji kurma dalam mulut bayi tu tercekik bayi tadi, tapi kita orang dewasa tadi, orang soleh tadi, dia akan makan dulu dan yang lembut dia sapu sedikit pada langit-langit bayi. Maka itu adalah perbuatan dan sunnah Nabi SAW. Maka pada satu hari, kata Aisyah, fa'utiya bisabi, telah dibawakan seorang bayi. Fabalah, maka bayi lelaki ini telah kencing pada Nabi. Fada'a bima, maka Nabi meminta dibawakan air. Fa'atba'ahu, maka Nabi telah menyusuli tempat kencing tadi pada waktu itu dengan air. Nabi renjis. Walam yaghsilhu, dan Nabi tak basuhnya. Maka daripada sini keluarnya hukum bayi lelaki yang masih lagi sepenuhnya minum susu badan, kalaulah kencing dan terkena pada sesuatu tempat, maka cara bersihan dia, tapi ada syarat dia, dia tak makan benda yang lain, dia hanya minum susu dan sebagainya, adalah pada waktu itu direnjis tempat tersebut sehingga jumlah air lebih banyak daripada jumlah kencingnya. Terus 664 terus.
Maka bisabiyin yarda, maka daripada sini menjadi dalil bayi itu masih menyusu, dia tak makan benda yang lain. Fabala fi hijri, lalu bayi ini telah kencing pada Nabi SAW, pada pangkuan hijr, pangkuan Nabi. Maka Nabi meminta air, fasabbah, dan Nabi telah merenjiskan padanya. Sabbah di sini maksudnya renjis, sebab bila digabungkan dengan riwayat yang lain. Terus sampai habis baca. Riwayat yang lebih kurang sama. 666 pula baca. Maka Ummu Qais binti Mihsan. Sebentar. Dia ni adik-beradik dengan Ukashah. Mana tadi? Dalam ni nak supaya kamu tandakan. Ummu Qais binti Mihsan. Okey, baca fiqhul hadis. Fiqhul hadis, kata Imam Nawawi, daripada sini banyak yang kita boleh belajar daripada hadis yang kita baca. Kata Imam Nawawi, yang pertama, istihbabu tahnikil maulud, sunnah untuk mentahnikkan bayi yang baru lahir. Dan pada ini nombor 2, at-tabarruk bi ahli salah wal fadal, mengambil keberkatan daripada orang-orang yang soleh dan pada waktu itu baik. Yang ketiga, istihbabu hamlil atfal ila ahli al-fadal litabarruk bihim, sunnah membawa kanak-kanak kepada orang yang pada waktu itu baik, soleh, untuk mengambil keberkatan dengan mereka. Dan yang keempat, an-nadbu ila husnil muasyarah wal lin wat tawadu' wal rifq bis-sighar, sunnah untuk seseorang itu melayan dengan baik, tenang, tidak marah kepada kanak-kanak yang masih kecil, yang mana Nabi SAW pun pada waktu itu tidak marah. Kemudian berkenaan tentang perbezaan kencing bayi lelaki dan juga bayi perempuan. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi kayfiyati taharati bauli as-sabi wal jariyah ala thalatha madhhab. Maka ada 3 pandangan. Yang pertama, as-sahihul masyhur al-muhtar, pandangan yang paling kuat, bahawa cukup untuk bayi lelaki pada waktu itu dengan syarat-syarat dia. Dia tak makan benda lain kurang daripada 2 tahun dan sebagainya. Pada waktu itu cukup sekadar merenjiskan air ketika mana nak membersihkan air kencing bayi lelaki. Wala yakfi fi baulil jariyah, namun air kencing bayi perempuan tak boleh, kena basuh seperti mana orang dewasa. Balla budda min ghaslih kasairin najasat. Dan ada lagi beberapa pandangan yang lain di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus baca hadis. Okey, apakah maksud nadah? Apakah maksud renjis? Imam Nawawi terangkan pada perenggan terakhir, haqiqatin nadah. Jumpa tak? Maknahu anna syai'a alladhi asabahu al-baul, bahawa sesuatu yang terkena kencing bayi lelaki, yughmaru bil ma', direnjiskan dengan air, bihaitsu, di mana, law usira, kalaulah cuba nak diperah, la yu'sar, pada waktu itu air tak keluar. Sini, maka sedikit, tak payah basuh. Kalau basuh, benda tu jadi basah, sekadar untuk renjiskan sahaja. Sini. Tak nak kacau kakak tu belajar. Tak nak kacau kakak. Sini. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terus baca hadis. Allah. Terus. Maka pada waktu itu tengok di manakah kita datangnya syarat bahawa bayi itu pada waktu itu masih lagi belum makan. Daripada riwayat 666 ini, yang mana sebentar, yang mana kata Ummu Qais binti Mihsan, annaha atat Rasulullah, beliau datang bawa jumpa Nabi, anaknya yang masih kecil, lam ya'kulit ta'am, yang masih lagi belum makan.
Maka daripada sini itu yang menjadi dalil bahawa bayi tersebut belum lagi makan. Kalaulah bayi lelaki tersebut telah makan, maka pada waktu itu cara basuhan dia sama seperti orang dewasa. Fawada'tu, aku telah meletakkannya pada pangkuan Nabi, lalu anakku telah kencing. Maka baginda bersabda, maka berkata perawi, falam yazid, maka tidaklah baginda menambah kecuali sekadar merenjiskan tempat tersebut dengan air. 667 baca sampai habis. Ahlan, terima kasih banyak-banyak. Doakan beliau. InsyaAllah tabarakallah. Terus sama je. Rasya, nataha memberi maksud yang sama. 668. Ummu Qais binti Mihsan adalah termasuk daripada wanita-wanita yang awal berhijrah. Allati bay'na Rasulullah, antara wanita yang pernah berbai'ah, memberikan janji tak setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia ukhtu Uqasha bin Mihsan, dan beliau adalah adik-beradik dengan sahabat Nabi Uqasha bin Mihsan. Dan kita dah belajar Uqasha bin Mihsan adalah orang yang mana bila Nabi sebut tentang ahli syurga yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab, dia terus bangun, dia kata, doakanlah aku wahai Rasulullah, aku menjadi daripada kalangan mereka. Maka Nabi SAW doakan, dan Nabi berkata, engkau daripada kalangan mereka. Dan bila ada sahabat lain yang minta Nabi doakan, Nabi kata, dah tak boleh, sabaqaka biha Uqasha, Uqasha telah mendahului kamu. Terus baca. Uqasha dan Ummu Qais, mereka adalah daripada Banu Asad bin Khuzaimah. Maka berkata Ummu Qais, akhbaratni annaha atat Rasulullah, bahawa beliau telah datang kepada Nabi SAW membawa anak lelakinya, lam yablugh an yakula ta'am, yang masih lagi belum makan, masih kecil. Maka berkata Ubaidullah, akhbaratni anna ibnaha dzaka, anaknya pada waktu itu telah kencing pada pangkuan Nabi. Maka Nabi meminta dibawakan air, fanadahah, maka Nabi telah merenjiskan atas pakaian baginda, dan Nabi SAW tidak membasuhnya. Terus bab yang ke-26, riwayat 669 berkenaan tentang hukum air mani. Maka air mani, apakah hukum dia? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang keempat, tajuk ini, ikhtalafal ulama'u fi taharati maniyil adami. Para ulama' telah berbeza pendapat berkenaan tentang hukum air mani manusia. Maka Imam Malik dan Abu Hanifah menghukumkan air mani itu adalah najis. Illa Abu Hanifah, kecuali Imam Abu Hanifah berkata untuk menghilangkan air mani walaupun najis, yakfi fi tathhiri firqah, cukup sekadar pada waktu itu membuangnya dengan kuku, maka dah menjadi bersih apabila air mani tersebut kering. Maka ini pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Malik kata ianya kena basuh, sama ada kering ataupun basah. Kemudian apakah pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Wa dhahaba kathirun, baris bawah dia, majoriti para ulama telah pergi kepada pendapat annal maniyya tahir, air mani lelaki maupun perempuan adalah suci. Air mani lelaki dan perempuan adalah suci. Dan inilah yang telah diriwayatkan daripada pandangan Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Ummul Mukminin Aisyah, Imam Daud, Imam Ahmad dalam riwayatnya, dan inilah pandangan Imam Syafi'i dan juga majoriti para ulama hadis. Maka kata Imam Nawawi, adalah salah man awhama, mereka yang mempunyai sangkaan bahawa Imam Syafi'i seorang-seorang kata air mani itu suci. Banyak lagi para sahabat mengatakan air mani tersebut adalah suci. Terus riwayat 669 baca. Seorang lelaki telah menjadi tetamu kepada Ummul Mukminin Aisyah. Fa asbah yaghsilu thawbah, maka dia telah pergi untuk membasuh pakaian dia. Dia tidur di rumah Aisyah. Pada waktu itu menjadi tetamu Aisyah beserta dengan mahram yang lain. Maka pada waktu itu dia telah
pada waktu pagi pergi basuh baju dia. Dan Aisyah dapat tahu, nanti dalam hadis yang lain kita akan baca, kerana ada hamba kepada Aisyah maklumkan kepada Aisyah, orang ni pergi basuh baju dia pada waktu pagi. Maka Aisyah bertanya, innama kana yujzi'uka, sesungguhnya mencukupi bagi kamu, in ra'aitahu, kalaulah kamu nampak air mani tersebut, antarsila makanah, untuk basuh pada tempat itu sahaja, tak payah basuh semua pakaian. Fa illam tarahu, tapi kalaulah pada waktu itu tak nampak kesan air mani pada baju, nadahta, maka renjiskanlah air sedikit pada sekitar kawasan tersebut, kerana air mani tak najis. Laqad ra'aituni, kata Ummul Mukminin Aisyah, demi sesungguhnya aku telah melihat diriku, afrukahu, mengikis mengikis, ataupun pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membuang dengan kukuku air mani daripada baju Nabi SAW. Fayusalli fih, maka tanpa basuh Nabi menggunakan pakaian yang sama untuk solat. Cuma di sini kata para ulama, apa air mani jenis mana yang boleh kikis? Air mani orang dulu. Kenapa dia? Kenapa? Nah. Tak naklah pada waktu tu tukar-tukar. Duduk sini je. Duduk. Ijlisi. Okey. Maka air mani yang macam manakah yang boleh kikis? Kata para ulama, air mani yang dikikis adalah air mani orang-orang dulu, yang mana mereka jaga pemakanan mereka, mereka jaga diri mereka. Lalu air mani mereka pada waktu itu adalah tebal, adalah pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak cair. Maka apabila ianya mengering, maka boleh dikikis begitu. Tapi air mani kebanyakan manusia pada zaman kita, dengan pemakanan yang pelbagai, dengan pada waktu itu macam-macam yang dimakan, dan tidak menjaga kesihatan tubuh badan, maka selalunya air mani tersebut dah menjadi cair. Maka pada waktu itu sebaik-baiknya adalah, walaupun suci, maka pada waktu itu dibasuh. 670 baca. Kata Aisyah, bagaimanakah cara beliau membersih air mani yang terkena pada baju baginda? Maka beliau akan mengikisnya daripada pakaian baginda. Maksudnya dia buang dengan kuku je, sebab pada waktu itu air mani tersebut telah kering, dan ianya pada waktu itu tidaklah cair seperti pada zaman kita. 671 baca sampai habis. Baca sampai habis. Riwayat yang lebih kurang sama. Anak Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah, berkenaan tentang perbuatannya mengikis hatil mani, perbuatan dia mengikis air mani daripada pakaian baginda Nabi SAW, dan riwayat lebih kurang sama. Daripada sini mazhab Syafi'i menjadikan dalil, kalaulah air mani tersebut najis, maka pada waktu itu nescaya Ummul Mukminin Aisyah akan diperintahkan oleh Nabi untuk membasuhnya, tapi tidak menunjukkan pada waktu itu ianya tidaklah najis. Terus Terus 673 terus. Maka telah ditanya kepada Sulaiman ibn Yasar berkenaan tentang air mani yusibu yang terkena pakaian seseorang. Ayaghsiluh, adakah perlu dibasuh? Am yaghsilu thawb, adakah baju tadi perlu dibasuh? Maka beliau berkata, telah memberitahu kepada Ummul Mukminin Aisyah, Nabi SAW kana yaghsilul mani. Nabi SAW membasuh yaghsil.
baginda Nabi SAW membasuh air mani. Kemudian baginda keluar kepada solat pada pakaian yang sama. Wa ana anzuru, dan aku masih boleh melihat pada kesan cucian pada pakaian baginda. Maksudnya kalaulah basuh, maka itu lebih afdal. Cuma ni kalaulah tak basuh, maka tidak ada masalah. Sebab Aisyah tidak pernah tidak membasuh pakaian Nabi SAW yang terkena air mani. Terus riwayat 674. Terus baca sampai habis, laju sikit. Sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 675, teruskan. Maka ini hadis ini menerangkan hadis yang pertama dalam bab tadi, bahawa macam mana Aisyah boleh tahu yang dia pada waktu itu membasuh pakaiannya. Maka daripada Abdullah bin Syihab Al-Khawlani, beliau berkata, kuntu nazilan, aku pernah menjadi tetamu pada Ummul Mukminin Aisyah. Fahtalamtu, maka aku telah bermimpi fi thawbayya, dan air mani terkena pada pakaianku. Faghamastuhuma, maka aku telah merendam kedua pakaianku di dalam air. Fara'atni jariyah, maka seorang hamba perempuan Aisyah radhiyallahu anha telah melihatku. Fa akhbaratha, dan telah maklumkan kepada Aisyah bahawa tetamu telah basuh baju dia sendiri. Fa ba'athat ilayya, maka Aisyah telah mengutuskan seseorang kepadaku seraya berkata, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang menjadikan kamu lakukan apa yang kamu buat terhadap kedua pakaianmu. Maka berkata Abdullah bin Syihab Al-Khawlani, ra'aitu ma yaran naim, aku telah bermimpi apa yang telah dilihat oleh orang yang sedang tidur di dalam mimpinya. Maksudnya hadas besar, air mani keluar. Maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, hal ra'aita fihi ma syai'a, adakah kamu nampak ada najis, ada sesuatu pada pakaian kamu? Maka aku berkata tidak. Maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, falau ra'aita syai'a, kalaulah pada waktu itu kamu nampak sesuatu, ghasaltah, baru kamu basuh. Laqad ra'aituni, demi sesungguhnya aku telah melihat diriku sedang aku la'ahukuh, mengikis air mani tersebut daripada pakaian Nabi SAW. Ya bisa, air mani ya baginda yang telah kering, bizufurin, dengan kuku. Pada waktu itu tak basuh, nak menunjukkan ianya tidaklah najis. Apakah maksud pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah, falau ra'aita syai'an ghasaltah? Kata Imam Nawawi, ianya adalah ungkapan istifham ingkar, soalan dalam nada mengingkari perbuatan tersebut. Pada baris yang ke-368, huwa istifham ingkar, maka kata Imam Nawawi, takdiru, maksudnya adalah akunta ghasilahu mu'taqidan wujub ghuslih, adakah kamu membasuh pakaian kamu kerana kamu yakin bahawa ianya wajib dibasuh. Wa kaifa taf'alu hadha, macam mana kamu boleh bersangka seperti ini padahal Nabi pun tidak membasuh pakaian baginda apabila terkena air mani. Itu maksud ungkapan beliau. Bab yang ke-27 berkenaan tentang darah adalah najis dan bagaimanakah cara membasuh darah yang terkena pada pakaian. 676 baca. Maka daripada Asma radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, telah datang seorang wanita kepada Nabi SAW lalu bertanya, ihdana yusibu thawbaha, salah seorang daripada kami pakaiannya terkena daripada darah haid, kaifa tasna'u bih, apakah yang patut dia buat? Maka sabda Nabi, tahuttuh, gosoklah ia, kikislah ia. Maksudnya kalaulah darah tu dah kering, maka buang dulu darah tadi. Summa
taqrushu, kemudian gosoklah tempat yang kena darah tadi dengan air. Maksudnya ambil air, gosok, hilangkan pada waktu itu warna dan juga pada waktu itu darah tersebut. Dan bila dah selesai, summa tandihu, maka basuhlah ia dengan air. Nadha di sini bukanlah bermaksud renjis, tetapi pada waktu itu bermaksud ianya adalah taghsiluh, basuh. Sebab itu lihat pada baris yang terakhir daripada syarah Nawawi muka surat ini, tandihu maksudnya taghsiluh, bukan renjis, tetapi basuhlah dengan air. Buang darah, gosok darah tadi dengan air dan basuh, lalukan dengan air bersih. Kemudian boleh gunakan pakaian tadi untuk solat sabda Nabi. Baca 677 sampai habis. Bab yang ke-28 berkenaan tentang air kencing adalah najis dan wajib untuk berhati-hati ketika mana kencing. Al-istibra', wajib untuk berhati-hati. Jangan air kencing tadi terkena pada pakaian ataupun istinja tidak bersih dan sebagainya. 678 baca. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, marra Rasulullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati ala qabraini, pada dua tanah perkuburan, ada dua kubur. Faqala, maka Nabi bersabda, amma innahuma, adapun sesungguhnya mereka berdua, la yu'adzabani, sedang diseksa. Wa ma yu'adzabani, dan tidaklah mereka berdua diseksa, fi kabirin, pada dosa besar ataupun pada perkara yang besar. Apakah maksud wa ma yu'adzabani fi kabirin? Lihat pada baris yang perenggan yang kedua daripada bab ini, kata Imam Nawawi, wa amma qawluhu wa ma yu'adzabani fi kabirin. Apakah maksud Nabi bersabda dan tidaklah mereka berdua diseksa dalam dosa yang besar? Padahal dalam riwayat Bukhari dijelaskan wa ma yu'adzabani fi kabirin wa innahu lakabirun, dan sesungguhnya perbuatan itu adalah dosa besar. Maka apakah maksud dia? Maka telah disebutkan dalam Kitabul Adab, di dalam babun namimah minal kabair, wa fi kitabil wudu' minal Bukhari aidan, wa ma yu'adzabani fi kabirin bal innahu kabir. Maka apakah maksud dia? Ianya bukan dosa besar, sebaliknya adalah dosa besar. Fasabata bihataini ziyadatain, maka daripada penambahan riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari menunjukkan bahawa sebenarnya kedua-dua ini adalah dosa besar. Tidak istinja dengan betul dan tidak pada waktu itu menjaga diri daripada mengadu domba. Ianya dosa besar. Fayajibu ta'wilu qawlih, maka apakah maksud dia? Maka kata Imam Nawawi, ada dua penerangan. Ahaduhuma, yang pertama, annahu laysa bikabirin fi za'mihima, mereka sangka kedua-dua ini bukan dosa besar, tapi dosa besar. Tidak menjaga betul diri ketika mana kencing, istinja tak betul, pakaian terkena air kencing, dan dia sangka alah tak ada apa-apa, benda kecil je, padahal itu adalah dosa besar. Yang kedua, mengadu domba, dia sangka tak ada apa-apa, padahal adalah dosa besar. Penerangan yang kedua, annahu laysa bikabirin tarkihi alaihima, maksud bikabirin yang pertama adalah ianya taklah susah untuk ditinggalkan. Bukan maksud dosa besar, ianya taklah berat, taklah susah untuk ditinggalkan. Maka mereka pada waktu itu ambil ringan dan mereka lakukan. Maka mereka kena seksa, sabda Nabi. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang daripada mereka, fakana yamshi, suka berjalan, bin namimah, dengan mengadu domba. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, apakah dosanya? Fakana la yastatiru, maka dia tidak menjauhkan dirinya, min baulih, daripada percikan air kencingnya. Dia tidak jaga dirinya daripada percikan air kencing. Lihat kepada Syarah An-Nawawi pada baris yang kedua 4-6. Baris yang ke-6, kata Imam Nawawi, la yastatiru, maka sebenarnya hadis ini datang dengan tiga perkataan. Yastatiru,
yastanzihu, yastabri'u. Ada 3 perkataan. Kata Imam Nawawi, wa hadhihi thalithatu fil Bukhari. Yang ketiga, yastabri'u, datang dalam riwayat Bukhari. Dan apakah maksud dia? La yatajannabuh wa yataharras minhu. Dia tidak berhati-hati, dia tidak menjaga diri, dia tidak menjauhkan diri daripada percikan air kencing, maka menjadikan sebab diseksa. Maka berkata Abdullah bin Abbas, fada'a bi'asibin, maka Nabi telah meminta dibawakan pelepah kurma ratbin, yang masih segar, maksudnya dicabut terus daripada pokok. Fasyaqqahu, maka Nabi telah mematahkan ia menjadi 2. Summa gharasa, kemudian Nabi telah memacakkan pada setiap satu, pada setiap kubur. Summa qala, kemudian baginda bersabda, la'allahu, moga-moga, an yukhaffafa, diringankan daripada mereka berdua azab, malam yaibasa, selagi mana kedua ranting ini tidak kering. Maka kenapa Nabi meletak ranting? Nabi meletak ranting. Maka pada baris yang daripada bawah, pada perenggan yang terakhir daripada bawah, kata Imam Nawawi, berkata para ulama, mahmulun ala annahu sa'ala syafa'ah. Maka perbuatan Nabi meletakkan ranting yang masih segar sebagai dalil pada waktu itu Nabi SAW memohon syafaah bagi mereka berdua. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baris yang kedua bawah tu. Pandangan yang kedua, kenapa Nabi meletak ranting? Yahtamilu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yad'u lahum tilkal muddah. Bahawa Nabi meletakkan ranting kerana Nabi berdoa untuk mereka. Pandangan yang ketiga, likaunihima yusabbihan, kerana kedua ranting ini selagi mana masih segar, masih hidup, mereka bertasbih. Dan apabila mereka bertasbih, maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan bagi kedua kubur tersebut. Dan kemudian ada lagi pandangan yang lain. Kemudian baris yang kelima daripada bawah, kata Imam Nawawi, daripada perbuatan Nabi meletakkan ranting yang berzikir. Wastahabbal ulama, para ulama mengatakan sunnah membaca Al-Quran di kubur berdasarkan hadis ini. Kerana kalaulah ranting boleh diharapkan untuk mengurangkan siksaan orang yang sedang disiksa disebabkan tasbihnya, fabitalawatil Quran, maka dengan manusia membaca Al-Quran sepatutnya pada waktu itu lebih aula. Baris bawahnya, maka daripada sini disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anna Buraidah ibn al-Hasib al-Aslami, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Buraidah al-Hasib al-Aslami, beliau berpesan, kalaulah beliau meninggal dunia, an yaj'ala fi qabrihi jaridatan, agar diletakkan pada waktu itu 2 ranting pada kubur dia. Maka kata Imam Nawawi, daripada sini sebahagian para ulama berpandangan boleh untuk mengambil berkah dengan perbuatan seperti mana perbuatan Nabi SAW. Namun Al-Khattabi pada waktu itu menolak perbuatan seperti itu. Maka ini adalah khilaf di antara para ulama. Terus 679 baca. Riwayat yang ke-680 kita sambung balik dalam jam 11.10 insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.